Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya gembira sebenarnya bila dijemput untuk mengendalikan satu diskusi madani pertama, dan topik yang diberikan juga adalah sesuatu yang cukup menarik sebenarnya, iaitu aspirasi perpaduan memperkukuhkan agenda Bumi Putra. Ini sesuatu yang cukup menarik untuk kita sembang-sembang sebenarnya bersama dengan tiga tetamu yang cukup istimewa sebenarnya yang sudah pun berada bersama saya di atas pentas ini. Baiklah, mungkin ramai sudah pun mengenali tetamu-tetamu ini, tapi tugas dan tanggungjawab saya sebenarnya memperkenalkan semula tetamu-tetamu yang sudah pun berada bersama dengan saya, yang paling dekat dengan saya ini. Kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih atas kesudian Yang Berhormat Datuk Ramakrishnan, iaitu Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Jadi Datuk, apa khabar? Khabar baik. Dah siap sedia Datuk ya? Siap dah. Okey, kita juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih tetamu yang lama saya tak jumpa sebenarnya, walaupun semalam kita bersama. Jadi terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Johari bin Abdul Ghani, iaitu Menteri Peladangan dan Komoditi. Jadi Datuk, terima kasih kerana dapat bersama lagi dalam diskusi kali ini, dan kita juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang kepada Yang Berhormat Liew Chin Tong, iaitu Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri. Dan macam saya katakan, ini merupakan satu topik yang saya kira cukup penting, terutamanya bila kita kaitkan dengan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang sudah pun berlangsung ataupun bermula hari ini, dan sudah pastilah antara isu yang dibincangkan banyak sebenarnya, dan kita juga ingin berkongsi pendapat dan juga pandangan daripada ketiga-tiga tetamu yang berada bersama dengan saya di atas pentas ini. Dan sesuatu yang menarik juga sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, datuk-datuk dan datin yang berada di dalam dewan ini juga sebenarnya diberi peluang dan juga kesempatan untuk melontarkan pertanyaan apa sajalah berkaitan dengan topik yang kita bincangkan ini. Jadi gunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya, tetapi cuma dengan syarat biarlah soalan-soalan itu disampaikan secara berhemah, tepat dan tidak terlalu panjang, kerana sekurang-kurangnya kita akan menjimatkan masa. Itu yang penting sebenarnya. Baik, mungkin buat permulaan ini kita bercakap tentang aspirasi perpaduan memperkukuhkan agenda Bumi Putra. Dan ini ingin saya kaitkan daripada kenyataan yang telah pun dikeluarkan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri, iaitu Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi, juga menyentuh tentang beberapa perkara, terutamanya tentang keadilan sosioekonomi. Beliau juga sentuh tentang kemampanan bangsa dan juga kemakmuran negara dan kesejahteraan rakyat. Itu merupakan perkara-perkara yang cukup penting sebenarnya. Tetapi buat permulaan ini, barangkali saya inginlah dapatkan pandangan daripada Datuk terlebih dahulu. Apa yang boleh kita fahami sebenarnya Datuk, ya, bila kita bercakap tentang topik yang kita pilih hari ini, iaitu aspirasi perpaduan memperkukuhkan agenda Bumi Putra. Apa yang Datuk boleh fahami sebenarnya? Kalau daripada pandangan saya, kalau kita tengok aspirasi saya, kalau kita fahamkan adalah dari konteks kita kena bergabung tenaga. We have to work together as one. Okay. We cannot use ourselves in a different way. Yes, kalau kita dari segi komuniti India dan komuniti Cina, kita saling perlu bekerjasama dengan komuniti Bumi Putra untuk memperkukuhkan ekonomi moving forward. Of course kita menghadapi banyak masalah, tetapi yang konteks yang sebenarnya saya nampak daripada isu yang kita ambil how is it that we can move forward if we are never actually thinking about what has happened backwards. Kalau kita tengok, one of the main factors yang saya akan bangkit nanti adalah isu when kita ambil SIKRIS. Ini adalah dua benda yang sebab apa yang telah berlaku mereka, walaupun memang mereka adalah satu usahawan yang nak membangunkan mereka, tetapi apa yang telah berlaku mereka telah sekarang membantras ke depan mereka. So itu yang saya nak terangkanlah. Dan kita juga nak dapat pandangan yang sama sebenarnya daripada Yang Berhormat Datuk Seri Johari Abdul Ghani sendiri berkaitan dengan topik ini, iaitu aspirasi perpaduan. Tetapi bila kita bercakap tentang
aspirasi perpaduan itu, the word perpaduan itu sendiri, apakah sebenarnya kita telah mencapai ke matlamat yang kita inginkan sebenarnya, Datuk Seri? Saya melihat dari segi soal perpaduan ini, lebih kita melihat dari segi di mana kedudukan kita dalam ekonomi. Sebab mana-mana ekonomi sesebuah negara itu, kalau dia nak maju, dia mesti ada kestabilan. Jadi salah satu daripada elemen kestabilan ini ialah kita dapat tinggal dan bekerja dan juga membuat sebarang perniagaan dalam sesebuah negara itu, di mana masyarakat majmuk seperti kita ini, sama ada Melayu, masyarakat Cina, India dan juga kaum-kaum pribumi di Sabah dan Sarawak, mereka ini boleh hidup dengan aman dan damai. Di situ komponen kestabilan. Kemudian kita masuk dari segi kestabilan politik. Ya. Kestabilan politik ini ialah dari segi konsep mana-mana parti politik yang terlibat dalam politik mempunyai agenda mereka, filosofi mereka ataupun ideologi mereka. Kesemua perbezaan ideologi ini tidak boleh membantutkan perkembangan ekonomi sekiranya mereka tidak dapat memberi kestabilan, kefahaman soal perpaduan ini. Kerana perpaduan ini tak boleh ditengok dalam konteks yang begitu silo. Ya. Kalau kita tengok masyarakat Cina memikirkan cuma perpaduan di kalangan masyarakat Cina, masyarakat Melayu hanya memikirkan masyarakat Melayu dan masyarakat India hanya memikirkan masyarakat India, maka kita akan dapat banyak perbezaan di situ. Saya bagi contoh, kalau kita tengok statistik yang dibentangkan oleh Ketua Setiausaha Ekonomi pagi tadi, ya, saya dapat tengok dia punya pembentangan. Kalau saya boleh kongsikan, ada 4 perkara. Yang pertama ialah disebut tadi equity corporate. Equity corporate, kalau dalam konteks Bumiputera, 70% daripada penduduk dalam negara kita ini adalah Bumiputera. Tetapi equity corporate yang ada hanya 18.4%, seperti mana yang saya catat waktu presentation pagi tadi. Yang kedua, kalau kita tengok dari segi konteks kadar kemiskinan di antara masyarakat Bumiputera, masyarakat Cina dan juga masyarakat India, yang paling tertinggi sekali kadar kemiskinannya adalah masyarakat Bumiputera. Kita anggarkan 7.9% kadar kemiskinan. Kemudian kalau kita tengok dari segi konteks pengangguran siswazah, kalau pengangguran siswazah ini juga, kalau kita tengok 71% daripada pengangguran ini adalah datang daripada siswazah Bumiputera. Jadi kalau kita tengok dari segi pendapatan median ataupun pendapatan purata, both sama ada median atau purata, pendapatan paling terendah sekali adalah pendapatan median dan purata bulanan Bumiputera. Jadi kalau dalam konteks ini, saya nak tengok bahawa bagaimana kita melihat perkara ini dengan secara lebih luas daripada kita memberi pengkhususan dari segi ideologi politik kita untuk ekonomi. Agak panjang lebar apa yang disebut oleh sebenarnya oleh Yang Berhormat Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Barangkali tak tahulah bila Datuk Seri Johari menyampaikan pandangan dan juga pendapat, saya dapat lihat tadi, saya jeling-jeling jugalah Yang Berhormat Liew Ching Tong sendiri senyum saja. Mungkin saya percaya YB Liew juga ada pandangan tersendiri sebenarnya dalam persoalan ini. Kita bercakap tentang perpaduan, kita ingin wujudkan semangat perpaduan, tetapi dalam sektor ekonomi juga kita mahukan supaya semangat perpaduan ini dapat diwujudkan secara ikhlas, secara jujur di antara kaum di negara ini. Apakah itu matlamat yang sangat kita cita-citakan sebenarnya? Terima kasih saudara moderator, rakan-rakan dan juga Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan rakan-rakan yang hadir. Saya rasa kalau dalam konteks ekonomi,
kita perlu cari titik persamaan. Dan titik persamaan mungkin bukan di atas, tetapi di kalangan semua rakyat. Saya bagi contoh sendiri. Ayah saya kerja sebagai pekerja kilang 1-2 tahun. Tapi selepas tu dia rasa pekerja kilang ni tak dapat gaji yang tinggi. Dia jadi driver kereta sapu. Selepas tu jadi driver minibus di Kuala Lumpur. Lepas tu MLM, bawa teksi, semua ni. Kehidupan ayah saya, kais pagi, kais makan, kais petang, kais makan petang. Itu kehidupan dia. Saya boleh rasa sebenarnya saya ada empathy untuk Grab driver, Food Panda bila saya jumpa dengan mereka. Kehidupan mereka ingatkan saya kehidupan ayah saya. Tak kira bangsa. Dan untuk kita membina titik persamaan di antara kaum, perpaduan atau solidariti di antara kaum dari segi ekonomi, saya rasa lebih mudah kita bina dari titik persamaan di bawah. Okay. Supaya kita membina kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih tentu untuk paling ramai rakyat, dan paling ramai rakyat terutamanya golongan bumi putra. So ini saya rasa mungkin kita boleh pandang isu ini dari perspektif. Saya tertarik hati bila YB Liew Chin Tong menyebut tentang perlu diwujudkan titik persamaan itu sendiri. Tetapi mungkin ianya sesuatu yang mudah untuk diucapkan, tetapi mungkin sukar sebenarnya untuk dilaksanakan. Tapi tak tahulah kalau Datuk Ramanan ada pandangan berkaitan dengan apa yang disebut oleh rakan kita tadi, Datuk ataupun YB Liew Chin Tong. Actually saya bersetuju sangat dengan apa yang dikatakan oleh YB Liew tadi. Tetapi opportunity yang kita ada, peluang yang kita ada dari berdasarkan di Malaysia actually banyak. And kalau kita tengok kita dari segi as in our nature, kita selalu berwaspada. I use the word cautious. Okay. Why I use the word cautious? Kita ni bukannya salah dari segi community, tetapi kita lebih kepada naratif yang dimainkan selama-lama ni. Okay. So of course what we know, honestly semua rakyat Malaysia kita mempunyai banyak persamaan daripada apa yang kita fikir dan disyaratkan untuk dipercayai. Tetapi kekuatan sebenar negara ini adalah kepelbagaian yang ditawar dan kita harus rayui dan hormati itu. Okey. Tak tahu apa ni Datuk Sri? Komen tentang apa yang disebut oleh rakan kita tadi. Saya tak apa dengar. Saya pun tak berapa jelas. Tapi something no. Okey, tak apa, kita tinggalkan dulu Speak louder after this. tentang persoalan itu. Tetapi saya lebih tertarik hati dengan boleh. Ya. Saya sebenarnya dari segi konteks persamaan ini, I'm with both of them. Bila kita nak menyelesaikan sesuatu masalah, kita mesti ada titik persamaan. Kalau kita tidak ada titik persamaan, kita tak boleh selesaikan masalah yang berbeza. So jadi dalam konteks persamaan ini, dia ada berbagai-bagai angle yang kita nak tengok dari segi kesaksamaan ataupun titik persamaan. Titik persamaan ini dia kena bermula daripada ideologi kita. Kalau saya bersetuju dengan pendapat YB Chin Tong, kita tak kira apa saja bangsa, tapi kalau bangsa itu terletak dalam golongan yang memerlukan bantuan, then we have to help. Begitu juga YB sebelah saya ni, Amaranan, begitu juga saya setuju. Kalau ada kaum-kaum yang bukan bumi putra, tetapi mereka ini dikategorikan mesin tegak ataupun terletak dalam golongan yang perlu kita bantu, dan kita kena gunakan segala kekuasaan ataupun kedudukan kita untuk membantu mereka. Tetapi apa yang saya nak tekan hari ini dalam konteks bumi putra ini ialah kita kena bawa persamaan ini dari segi ideologi politik yang berbeza di antara satu parti ke satu parti yang lain. Mungkin
kita ada banyak parti politik dalam Malaysia. Di Sabah, di Sarawak, di Semenanjung, dan kita ada macam-macam. Setiap parti politik ini ada demi ideologi yang berbeza. Jadi bagaimana kita bawa politika ideologi yang berbeza ini masuk ke dalam era persamaan untuk kita menyelesaikan masalah orang Melayu, orang Cina, orang India dan kaum-kaum yang lain. Itu dari konteks persamaan yang saya tengok. Saya tak tengok persamaan dari titik untuk spesifik subjek. Saya nak tengok dari segi keseluruhan bagaimana sesuatu dasar dan polisi apabila kita nak buat untuk negara. Bagaimana dasar dan polisi ini boleh menyelesaikan masalah sama ada kaum majoriti ataupun kaum minoriti. Dari konteks itu kita mesti ada persamaan. Jadi lagi soal ideologi politik ini juga untuk mendapat buy-in daripada masyarakat, yang paling penting kita ada ialah setiap pemimpin, asalkan nama dia pemimpin, tak kira mana parti politik dia datang, dia mesti lebih sensitif dan responsible dari segi apa sahaja kenyataan yang mereka buat. Kerana apabila kita responsible dan sensitif dengan kenyataan yang kita buat sebagai pemimpin, maka pengikut-pengikut kita ni, dia tak ada buat reaction. Bila dia reaction, nanti apabila kita nak buat polisi, dia buy-in tak ada. Bila tak ada buy-in, it's very difficult. Apa sahaja polisi yang kita terangkan kepada rakyat, kita tidak akan dapat buy-in. Kalau kita dapat buy-in daripada orang Melayu, mungkin masyarakat Cina dan India tidak buy-in. Tetapi kalau masyarakat Cina, masyarakat India tidak buy-in, mungkin masyarakat Melayu tak buy-in. Jadi konsep nak buy-in ini adalah dia kena bermula daripada pemimpin. Kalau pemimpin itu apabila dia berucap tidak sensitif, jadi masalah. Jadi orang akan rasa macam there's a lot distrust among the leaders and political party. Oleh kerana distrust itu, walaupun kita ada statistik yang meyakinkan, tapi orang tidak akan percaya. Jadi saya punya pandangan lebih kepada that angle. Okey, saya nak dapat pandangan daripada YB Liew Chin Tong sendirilah. Banyak yang disebut sebenarnya oleh Datuk Seri Johari, tetapi yang lebih menarik bagi saya ini adalah untuk mewujudkan satu semangat yang ikhlas, kerjasama. Dan bila kita bercakap tentang pemimpin politik, kita harus sedar YB juga adalah seorang ahli politik. Ketiga-tiga merupakan ahli politik dengan parti-parti yang berbeza. Dan kadang-kadang perjuangan parti-parti ini juga kadang-kadang menyukarkan bila kita bercakap tentang perpaduan. Mungkin secara ikhlas, secara jujur, secara terbuka saya katakanlah, mungkin MCA lebih mementingkan golongan kaum Cina, kerana itulah yang memberi kekuatan sebenarnya kepada MCA. Dan barangkali bagi Datuk sendiri, sokongan daripada kaum India itu menjadi asas yang amat penting sebenarnya. Jadi bila perkara-perkara begini berlaku, untuk mendapatkan satu semangat perpaduan yang betul-betul jitu di kalangan rakyat Malaysia ini, mungkin sukar. Cintong bukan MCA dan DAP. DAP, sorry. Saya minta maaf. DAP lagi, kalau kita bercakap tentang semangat DAP itu mungkin berbeza daripada semangat MCA itu sendiri. Perjuangan mereka terhadap golongan kaum Cina itu akan menjadi begitu kuat dan begitu ketara. Tidakkah itu menjadi satu masalah bila kita bercakap tentang mewujudkan aspirasi perpaduan itu sendiri? Memang ini sangat betul lah. Pembetulan ni betul. Saya bukan dari MCA dan idea politik, ideologi politik DAP pun berlain daripada MCA. Sejak dulu dalam memang ada penyokong, ada masa mereka fikir dalam konteks kaum ada. Tapi ideologi DAP ataupun idea politik DAP sejak saya masuk dalam DAP selalunya memperjuangkan untuk golongan yang termiskin dan pertengahan. Ini asas parti DAP. Dia penyokong DAP tidak pernah di golongan tertinggi di mana di kalangan masyarakat, dan dia biasanya dulu disokong oleh penjajah, pekerja dan juga small business owner. So idea saya dan rakan-rakan sebenarnya idea untuk cari titik persamaan di antara
semua yang termiskin dan juga di antara pertengahan, middle class, di kalangan semua kaum. Ini sebenarnya idea kami, supaya kita bina satu masyarakat, a middle class society. Saya nak imbas balik kepada zaman Tun Razak. Mungkin kita ada momen atau peluang untuk reset idea ekonomi kita. Tapi kalau kita imbas balik kepada zaman Tun Razak, apa kejayaan yang paling penting yang diwujudkan atau dicipta oleh DEB? Saya rasa yang paling penting atau kejayaan yang paling penting ialah Tun Razak dengan dasarnya telah mewujudkan masyarakat middle class di kalangan Melayu. Ramai Melayu dari kampung masuk ke bandar, masuk ke universiti, masuk ke college, dan tak sampai tahun 80-an ataupun paling lewat tahun 90-an sudah jadi middle class. Dan ini sebenarnya asas yang menyokong UMNO, asas yang memberi sokongan dan juga memberi kehidupan yang selesa kepada ramai Melayu, ramai golongan Melayu. Kita kalau imbas balik, idea middle class itu penting. Dan kalau kita boleh bersama mewujudkan suasana middle class untuk rakyat yang teramai, kerajaan ini akan berjaya. Mungkin kita kena balik kembali imbas apa ciri-ciri yang paling penting dalam legasi Tun Razak. Legasi Tun Razak yang paling penting saya rasa ialah mewujudkan social mobility untuk Melayu, terutamanya untuk generasi baby boomer Melayu. Apa berlaku ialah selepas perang Perang Besar Kedua, after the war many people make babies. So there was baby boomers. By mid-60s, 60-an, pengangguran wujud kerana ramai telah sampai umur 20, 25 dan cari kerja, tak ada kerja. So itu saya rasa adalah latar belakang. Dan dengan DEB mewujudkan golongan middle class dan mewujudkan a sense of social mobility. Bahawa tahun depan akan lebih baik daripada tahun ini. Generasi yang akan datang akan ada kehidupan yang lebih baik daripada sekarang. I think this is a sense of mobility that we have to create. Dan saya risau ramai yang jadi Grab driver, yang jadi food panda sekarang ini, dia tak rasa next year is better than this year. Next generation is better than this generation. I think this is the key that we have to create. Sense of mobility itu menarik sebenarnya. Baik, sebelum itu saya ingatkan juga kepada anda yang mungkin berada dalam Dewan ini yang juga mungkin ada persoalan-persoalan yang ingin anda kongsikan bersama dengan tetamu-tetamu kita yang cukup hebat ini. Jadi kepada para hadirin yang ingin mengutarakan soalan, anda boleh imbas kod QR seperti di layar utama di atas, dan jika tidak dipaparkan, mohon tim teknikal paparkan. Itu sesuatu yang cukup penting. Jadi gunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya. Baik, mungkin kita dah pun dapat beberapa persoalan sebenarnya daripada para hadirin kita yang berada di dalam Dewan ini. Mungkin soalan yang pertama ini saya ingin tujukan kepada Datuk Seri kerana ini lebih tepat sebenarnya. Soalannya begini bunyi, Datuk Seri, kita dah pun merdeka lebih 60 tahun. Tetapi kenapa orang Melayu masih jauh ketinggalan? Okay. Dia kalau nak cerita ni 4 jam tak habis ni. Saya nak bagi ringkas. Kita merdeka 67 tahun. 66 nak masuk 67 tahun. Orang Melayu ada, Bumi Putra ada 70%. Kita masih terbelakang dari segi bidang ekonomi. Tetapi ada juga kejayaan yang kita capai, iaitu kalau mula-mula kita merdeka dulu jarang nak jumpa orang Melayu profesional. Tapi akhirnya kita sudah dapat mencapai tahap boleh kita anggapkan sebagai satu tahap yang berjaya. Kita boleh melahirkan ada doktor, arkitek, accountant, lawyers Melayu. Dulu masa mula-mula mereka kita tak rasa.
Dari aspek itu kita berjaya. Dan aspek yang kita tak berjaya ini adalah lebih kepada melahirkan usahawan-usahawan, peniaga-peniaga macam mana masyarakat Cina dalam negara kita ini so successful. Jadi dia successful ini kerana saya percaya kerana dia work hard. Bekerja, bertekun, very focus dia buat. Jadi kita waktu ketika itu, kita orang Melayu ni dia banyak option. Yang mana belajar pandai-pandai, balik luar negara, and then they went to the government punya services. Pasal ada a lot of option masuk dalam kerajaan. End up semua boleh jadi KSU, ketua pengarah. So that's one group of people. Another group of the Bumiputra, bila dia orang balik dan dapat proper education, and then they join swasta, bekerja dalam syarikat-syarikat swasta. Pada ketika itu ada dasar kita mesti mengambil 30% daripada kaki tangan di private sector untuk accommodate Bumiputra. Jadi yang mana-mana qualified dapat masuk. Even multinational company also absorb 30%. Dan kita ada third group. Nak kerja kat kerajaan pun tak boleh dapat jawatan yang tinggi. Kemudian nak masuk dalam private sector pun tak dapat masuk private sector because mungkin standard requirements tinggi. Dan mereka nak buat business. Jadi business yang mereka nak buat ini, sudah tentu dia bukan datang berdasarkan daripada dia punya entrepreneurship skill. Dia bukan datang daripada dia punya kebolehan untuk berniaga. Not all. Ada some of them successful, good. Dan ada sebahagian daripada mereka akhirnya dia balik kepada kerajaan. Kerana kerajaan pada ketika itu kita mula-mula 30-40 tahun kita merdeka, the real spending is come from the government. Jadi bila masuk government, kemudian dia terlibat dalam banyak perbelanjaan kerajaan melalui supply and services, development expenditure. Maka dia masuk nak berniaga dalam kerajaan. Tapi mereka pada ketika itu tak ready. Maka disitulah datangnya ini konsep yang kita panggil konsep Alibaba. Jadi dia guna masyarakat peniaga yang bukan Bumiputra mengambil position ini, kemudian partner dengan Bumiputra is not ready. Jadi akhirnya budaya dan culture Alibaba ini telah meresap dalam sistem pentadbiran kita begitu dalam. Sebab tu saya tertarik dengan ucapan daripada Timbalan Perdana Menteri pagi tadi. Dia cakap kita tak nak lagi ada leakages. Kalau government nak bagi sesuatu projek itu bersesuaian dengan kebolehan Bumiputra itu, by all means you can give. Okay. Tetapi kalau kita sendiri tahu bahawa tak bersesuaian you bagikan dia dah tentu tidak boleh buat. Dah tentu tidak mempunyai kedudukan kewangan untuk buat kerana projek ini terlalu besar. Then why must you give? Akhirnya konsep Alibaba ni akan berterusan. Mula-mula dia datang sikit, besar, embedded into the system, iaitu kita jadi masalah. Saya mencelah sedikit di sini Datuk Seri daripada kenyataan yang Datuk Seri keluarkan. Ini bersesuaian jugalah dengan soalan yang saya terbaca tadi. Saya nak petik, adakah pemberian subsidi kerajaan punca Bumiputra berada dalam safe zone dan tidak berdaya maju? You kena bezakan subsidi dengan cerita soal keusahawanan, projek, government spending. Okay. Because subsidi ini semua orang dapat. Kalau kita bagi subsidi minyak, everyone dapat. Cintong drive 4share pun dapat. Ramadhan drive Lamborghini pun dapat. Saya drive Potosaga pun dapat. Dia sama. Okay. That's subsidi. Dia tak masuk. Ini saya nak cerita soal keusahawanan. Jadi apa yang saya tengok, akhirnya waktu saya duduk jadi Menteri Kewangan 2 dulu, saya tengok 25 tahun 1.7 trilion kontrak-kontrak yang diberi, sama ada services ataupun development budget.
kalaulah betul-betul projek ini diberi kepada syarikat Bumi Putra, it's impossible Bumi Putra at this low. Kerana sistem pada ketika itu dia accommodate orang kerana politically correct. Dan masyarakat Malaysia, Melayu pada Bumi Putra pada ketika itu mungkin tak ready. Tapi benda jalan. Akhirnya yang dapat manfaat ialah mereka yang dapat bekerjasama dengan ejen-ejen Bumi Putra ini, maka mereka terus maju dan sehingga hari ini saya tengok some of the syarikat-syarikat bukan Bumi Putra yang berjaya hasil daripada persahabatan ini, mereka even go to become the international player. Yeah. Dia dah berjaya jadi so successful internationally that you cannot envy them because they work, they know how to maneuver, they know how to work, and they work legally. So you cannot, tak boleh kita tengok orang buat kerja bagus, orang pandai take the position and then kita nak blame because this is illegal, right? And kita tidak ada cakap Alibaba ni is illegal. Jadi ini yang sebenarnya dalam keadaan hari ini saya nak nampak it is already a time that kerajaan kena memikirkan, iaitu kita mesti ada a proper database orang usahawan Melayu, usahawan Bumi Putra ataupun syarikat Bumi Putra. Kena ada proper database. Kalau tak ada proper database, yang itu yang you nampak, dapat projek besar-besar, dia punya partner dengan bukan Melayu, is not a real partnership. Yang jadi wakil kepada orang bukan Bumi Putra ini, sama ada dia driver atau office boy atau orang yang memang tak layak jadi usahawan. Akhirnya apa jadi? Ini yang saya cakap tadi, ucapan pagi tadi oleh Timbalan Perdana Menteri itu, ketirisan. Kalau kita continue face this ketirisan, saya beritahulah kita boleh cerita pasal Bumi Putra ni another 50 tahun. Yeah. It doesn't work. So begitu juga dari segi masyarakat bukan Bumi Putra. Mereka also have to be fair tu kepada masyarakat Bumi Putra. Kalau kita dah tahu partner you ni memang tak boleh pakai, and you still nak partner, jangan. Ya, cari partner yang betul-betul. Yang betul-betul yang boleh contribute, and over time they also can grow, and then akhirnya kita semua akan benefit. Tapi kalau kita nak take advantage kepada orang yang memang tak tahu-tahu, tak boleh buat apa, and senang kena tipu, and kita nak buat, ada yang kita nak kena. We have to be responsible businessman. Responsible businessman, itu satu statement yang cukup menarik sebenarnya. Barangkali Wabi Cintong, kalau kita lihat tadi pun Datuk Sri Johari sebut jugalah tentang partnership, kerjasama ataupun kewujudan syarikat-syarikat di mana menggabungkan di antara bukan Melayu dengan usahawan-usahawan Bumi Putra dengan bukan Bumi Putra. Itu disebut sebagai istilah Alibaba. Tetapi selalunya seperti apa yang Datuk Sri sebut jugalah, in the end of the day, apa yang berlaku ialah Ali akhirnya terkeluar daripada kerjasama itu dan menghadapi situasi yang agak sukar. Baba terus hidup mewah dan senang. Apakah itu masih wujud sebenarnya daripada pandangan YB Cintong? Terima kasih saudara moderator. Saya ada 3 poin. Poin pertama, bukan semua Cina kaya raya. I came from a poor family. Persepsi kita jadikan Cina kaya ataupun Melayu miskin tu mungkin tak betul. Kita perlu tengok siapa. You go to the person, look at the situation supaya kita ada gambaran yang lebih jelas. Kita kurangkan racial profiling. Bila kita kurangkan racial profiling, kita boleh dapat hasil yang lebih baik. Tentu Datuk Jo lebih kaya daripada saya. Pakai putusan. Poin kedua ialah saya rasa dalam sejarah kita tumpukan konsep keusahawan. Tetapi mungkin kebanyak kali kita memujuk, we encourage everyone to be usahawan. Tak semestinya pendekatan ini betul. Ramai yang jadi usahawan kerana gaji tak tinggi.
Macam ayah saya lah, gaji tak tinggi dia jadi driver, dia pergi dia jadi MLM. Kerana isu yang pokok, isu yang asas ialah gaji yang rendah. Kalau gaji lebih tinggi, kalau ada peluang pekerjaan yang lebih baik, ramai dia boleh jadi pekerja, dia boleh jadi middle class melalui bekerja. Kalau dalam suasana tu usahawan yang kita ada adalah usahawan yang memang in its real term an entrepreneur dengan entrepreneurial ideas macam Dato' Joe, dan dengan credibility, dan juga dia boleh dapat loan, dia boleh dapat peluang yang dia perlukan. So, adakah kita bersedia untuk mengkaji keadaan pekerjaan kita, gaji, tahap gaji? How are we creating a better society through paying people better? Dalam New Industrial Master Plan 2030, kita gariskan dalam bidang pembuatan. Kita harap pada tahun 2030, dalam bidang pembuatan kita boleh ada medium wage pada tahap RM4,510. Pada tahun 2022, manufacturing medium wage hanya RM1,910. 2023, manufacturing medium wage RM2,205. Apa maknanya? Di seluruh dunia, biasanya, lazimnya, sektor pembuatan akan bayar gaji yang lebih tinggi daripada semua sektor. Kenapa? Sektor pembuatan memerlukan kemahiran. Tapi dalam keadaan kita membenarkan unskilled foreign labour, pekerja asing tanpa kemahiran, terlalu ramai mereka masuk, maka tidak ada insentif untuk usahawan kita, untuk kilang kita, supaya mereka boleh naik taraf, mereka boleh buat otomasi, mereka boleh kurangkan kebergantungan terhadap buruh dan bergantung kepada pekerja berkemahiran. So we will have to look at how to create more jobs di peringkat berkemahiran, supaya mereka boleh dapat gaji yang lebih tinggi dan produktiviti mereka lebih tinggi. So I think this is an area where we have to look at. Poin ketiga yang saya nak sebut ialah sebenarnya kita ada ramai wanita yang berpendidikan tinggi, terutama di kalangan Bumiputera. Tetapi kita tidak ada childcare, tidak ada childcare facilities, kita tidak ada aged care yang berpatutan, yang memenuhi keperluan. Maka ramai wanita tidak semestinya dia bekerja full time. Kalau kita bayangkan dua-dua pasangan, dia boleh kerja full time, dia boleh ada career path, kita ada struktur gaji yang lebih baik, kita ada struktur kemahiran yang lebih baik, kita ada produktiviti yang tinggi. Dengan ramai wanita, dia boleh ada career path yang jelas, dibantu oleh childcare atau aged care yang boleh meringankan beban mereka. We will have a different economy, and I think we must think of new ideas so that dengan idea-idea baru kita boleh memekasakan Bumiputera bukan saja lelaki tetapi juga wanita. Okey, menarik. Mungkin kita nak dapat juga pandangan daripada Dato' Rahman berkaitan dengan isu inilah. Tetapi secara ikhlas saya juga ingin tahu sebenarnya, ialah masyarakat India juga tentunya ada perasaan yang tersendiri, dan kadang-kadang ada juga yang suruh saya bertanya sebenarnya, bila kita bercakap tentang masyarakat India, bercakap tentang usahawan-usahawan India sendiri, kaum-kaum rakan-rakan kita India sendiri, apakah mereka lebih selesa sebenarnya bekerja dengan usahawan-usahawan Bumiputera ataupun usahawan-usahawan yang bukan Bumiputera? Okey, sebenarnya saudara moderator, kalau kita tengok dari segi komuniti India, of course kalau kita tengok banyak orang cakap yang betul-betul miskin tegah. Yang miskin tegah adalah daripada komuniti India.
Tetapi kalau kita tengok, kita nak membangunkan mereka sebagai seorang keusahawanan. Sebagai seorang usahawan, banyak platform yang sedia ada. Contohnya, kita ada SPUMI di Kementerian Keusahawanan. Kita ada Tekun yang berada di Kementerian KUSKOP. Of course, kita sekarang ada mitra juga yang boleh membangunkan keusahawanan, usahawan di negara kita. Tetapi saya ambil contoh daripada apa yang dikatakan oleh YB Cintong tadi, yang mengatakan bahawa mereka tidak diberikan itu peluang. Mereka pun ada kesusahan mereka. Bila kita datang ke negara ni, kita datang sebagai as planters, as working the railway lines. These were the jobs which were given to us. Tetapi sekarang kalau kita nak memajukan diri kami dari segi komuniti, kita kena diberikan lebih banyak peluang. Peluang yang sedia ada tu tidak mencukupi. Contohnya kalau kita angkat dari segi pelajaran, aplikasi yang kita buat adalah untuk doktor perubatan, tetapi yang kami dapat adalah to be jururawat. Isu ini, it brings their moral down for them to go into any aspect. So mereka just cubalah membuat apa-apa perniagaan yang mereka boleh, yang sedia ada. Okay. So those opportunities which are limited, we have to be more inclusive. We have to open those opportunities. Kalau kita tengok dari segi pelajaran, pada pendapat saya, memang kalau kita tengok usahawan itu penting. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, kalau kita fokus apa yang sedia ada saja atau yang kebelakangan, kita akan ketinggalan. There's a lot that yang sedia ada kita kena take advantage of. Kalau kita tengok, especially kepintaran buatan, AI, I think ini adalah satu yang maybe we can work and look forward to. Also, kalau kita tengok tenaga hijau, tapi kita kena diberikan opportunity tersebut. Of course, kalau kita tengok daripada pandangan yang diberikan oleh Dato' Jo, they must be fit for that job. Kita tak boleh bagi mereka pekerjaan yang mereka tidak boleh buat. That is not going to economically uplift them. So I think where they are put in and what they are tasked to do is very important. That's my point. Okey. Barangkali Datuk Seri Jo, sesuatu yang penting jugalah tadi pun Datuk Seri sebut tentang apa yang perlu dilakukan oleh usahawan-usahawan Bumi Putra sendiri. Tetapi satu persoalan yang sering dimainkan di luar sana ialah apakah usahawan Bumi Putra ini masih memerlukan tongkat dan payung dari kerajaan? Okey. Jadi kita cerita pasal usahawan ni, kita kena tengok ada banyak aspek ni. Jangan kita fikir pasal, bila kita cerita usahawan, kita cerita pasal kerajaan nak bagi projek 300 juta, 500 juta, 500, no. Saya nak tengok lebih kepada bagaimana kita menyelesaikan kadar kemiskinan kita. Okey. Kalau kita tengok Bumi Putra, 7.9% kadar kemiskinan. Kalau tengok masyarakat India, 5.4% daripada jumlah masyarakat India, 5.4% berada dalam kadar kemiskinan. Tak kira lah sama ada kadar kemiskinan tegar ke, kemiskinan ke, dia miskin. 5.4% daripada jumlah penduduk India. Kemudian kalau Bumi Putra tadi 7.9%, daripada 70% Bumi Putra tu 7.9% kadar kemiskinan dia. Kemudian kalau tengok masyarakat Cina, kaum Cina daripada 22% tu 1.9% adalah miskin, dalam kemiskinan. Jadi mereka yang tertinggal ini, kalau kita nak bagi dia kerja dengan gaji yang bersesuaian seperti yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Cintong tadi, betul. Kalau dia qualified, you give the job. Sama ada dia Cina, India atau Melayu, bagi. Begitu juga kepada masyarakat Bumi Putra. Kalau dia qualified, they cannot be denied for getting the right job, the right salary. Ya? Tapi pada hakikatnya hari ini, yang kita nak selesaikan bila kita cerita pasal keusahawanan ini, lebih kepada tengok mereka ini tidak ada kelulusan, mereka ini want to survive. Jadi dia nak buat meniaga ni, dia bukan cerita 300 juta, 500 juta, 200 juta. Dia nak cerita perniagaan supaya boleh menyara hidup mereka tanpa bekerja, kerana nak kerja tak ada kelulusan.
Kalau kerja pun dapat jadi kerani, mungkin dia tak dapat menampung kehidupan dia yang ramai. Jadi saya berasa macam mana kerajaan facilitate nak bagi mereka a proper place for them untuk jadi entrepreneur. Bermula daripada peringkat rendah, climb sikit-sikit jadi besar. Dia tidak boleh tiba-tiba kita tak pernah buat meniaga, tiba-tiba kita dapat satu big privatization project. Yang ini kita nak kena careful. Saya nak campur sedikit di sini. Maaf Datuk Seri daripada apa yang Datuk Seri sebut, saya terbaca jugalah persoalan yang dibangkitkan oleh salah seorang penonton kita lah yang berada di Dewan ini. Apakah dia menyebut barangkali bila kita bercakap tentang usahawan Bumi Putra dalam usaha mereka untuk berkembang, tetapi masalah seperti apa yang Datuk Seri sebut ialah kerana tidak adanya ataupun zero basic knowledge tentang financial business plan. Jadi bagaimana kerajaan boleh membantu? Saya kalau cerita pasal orang usahawan, saya selalu tengok masyarakat Cina. Bila saya cerita pasal usahawan, I always like tengok masyarakat Cina. Saya tengok those successful, the Chinese businessman, kalau you tengok, dia semua from basic. Dia pun tak ada, some of them, dia build the empire, tak ada kelulusan pun. Tapi dia meniaga tu basic. Jadi, soal dia tahu kira. You tak payah jadi accountant. Berapa you beli, berapa you jual. Berapa you untung. They know how to calculate, very basic. Jadi kat situ saya cakap, ilmu keusahawanan ini, dia bukan boleh buat-buat. Dia datang over the period of time. Through you punya skill. Over time. Sebab masyarakat Cina yang build empire dalam negara kita ni semua, kalau you tengok the founder, I don't think they have a proper qualification. Dan bila masuk second, third generation tu, then they have the qualification. Jadi saya rasa yang kita nak tekankan ialah bagaimana kita membangun peniaga-peniaga atau usahawan-usahawan yang datang daripada golongan yang saya sebutkan tadi. Kita banyak, kalau dalam negara kita ni, kita banyak daripada micro, small and medium. These are the three group yang kita nampak. Kalau micro ni, saya nampak ikut statistik yang saya ada, dia lebih centered kepada orang Melayu dan juga sebahagian daripada orang India. Kalau small, still, dia still centered di kalangan orang Melayu dan juga masyarakat India. Tapi kalau you cerita soal medium size, I think that will be the where banyak daripada kaum Cina. Tapi kalau you study dia balik, kenapa dia jadi medium? Dia sebenarnya start from micro. That's how dia build dia punya entrepreneurship. Sebab tu saya cakap, saya suka tengok soal orang suka berniaga ni. Tetapi saya nak tengok orang yang berniaga ni, dia truly and genuinely, dia memang mempunyai bakat untuk berniaga. Jadi kalau dia dah bakat untuk berniaga, jadi kalau kerajaan datang facilitate dia, I think dia punya speed untuk daripada micro nak jadi medium ni, I think can be very fast. Sebab dia dah ada. Tapi kalau tiba-tiba terus kita nak jadi medium dan kemudian kita nak jadi listed company, you have no knowledge. Jadi masalahnya akhirnya dia sampai satu peringkat, dia akan collapse. Saya nak petik daripada apa yang disebut oleh Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, iaitu Timbalan Perdana Menteri berkaitan dengan isu ini, di mana KEB 2024 akan memertabat ekonomi Bumi Putra. Dan beliau menyebut bahawa Kongres Ekonomi Bumi Putra 2024 yang bermula hari ini akan menjadi batu loncatan kepada Bumi Putra untuk berkembang maju dan tidak ketinggalan di negara sendiri. Dan KEB 2024 ini akan memberi tumpuan kepada 10 sektor, antaranya reformasi pendidikan, seperti apa yang kita bangkitkan tadi, dan modal insan, pendidikan teknikal dan latihan vocational, industri halal, pembangunan luar bandar dan pemerkasaan masyarakat orang asli. Jadi ini semua merupakan daya saing perusahaan Bumi Putra Felda dan tanah wilayah Persekutuan Sosioekonomi Bumi Putra, termasuklah di Sabah dan juga Sarawak. Tetapi saya juga tertarik hati dan saya nak lontarkan persoalan ini kepada Yang Berhormat dari DAP. Maafkan saya tadi tersebut Encik YB Cintong ya. Ini kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, iaitu pengerusi MARA. Dia mengatakan bahawa KEB 2024 bermatlamat membesarkan kek ekonomi Bumi Putra dan bukan untuk bersaing dengan bangsa lain ataupun mengambil hak mereka.
Komen sikit. Saya rasa kita dah sampai satu titik bersejarah. We are at a once in a generation transition in the world. Di mana kerana persaingan di antara negeri China dengan Amerika dan disebabkan persaingan di antara mereka, banyak syarikat berhijrah ke Asia Tenggara. Apabila mereka sampai ke Asia Tenggara, Malaysia adalah salah satu negara di mana kita ada logistik yang baik. Kita ada English Common Law, kita ada ramai pekerja yang boleh fasih dalam beberapa bahasa. Kita ada pekerja yang dengan workforce, educated workforce. Ini adalah peluang untuk Malaysia mengadakan satu lonjakan. We may have a chance to a second take off. Kalau kita imbas balik awal tahun 90-an, kita ada economic take off, setiap tahun kita berkembang 8%, 9%, gaji berkembang 8%, 9% dalam first economic take off. Kita ada peluang sekarang supaya kita dengan kestabilan politik, dengan dasar-dasar ekonomi yang berpandangan jauh, dengan green transition, dengan peluang keemasan ini, we have a chance to create a second take off. Dan dengan peluang ini, kita boleh kembangkan kek kita. Saya setuju dengan Datuk Ashraf. Kita kembangkan kek kita, kita berpandangan jauh, kita bersasar jauh, bersasar tinggi. What do I mean by bersasar tinggi? Pada awal tahun 90-an, apabila pelabur sebut tentang teknologi, mereka tengok di Asia, teknologi siapa yang paling tinggi? Okey, Jepun. Lepas tu South Korea. Lepas tu Taiwan. Lepas tu Malaysia. That was 30 years ago. Sekarang sebenarnya kita tak tinggi tak rendah. We're in the middle. Tapi di Asia pun Jepun, China, South Korea, Taiwan. Lepas tu kita ada peluang di mana kita boleh dianggap sebagai negara berteknologi. In terms of services, we are not too far behind Singapore. We can do a lot of things that Singapore can do, maybe a bit less efficient. But still, nowhere else in the region has this combination. Both potentially a high-end service nation and high-end manufacturing nation. So kalau kita bersasar tinggi, kita ambil kesempatan geopolitik, kesempatan persaingan di antara China dengan Amerika, kita boleh dalam 5-10 tahun janakan ekonomi yang kita boleh banggakan, janakan satu negara di mana kita semua rasa negara kita hebat dan rakyat kita hidup selesa. Baik, ini satu lagi soalan yang kita terima daripada rakan-rakan kita yang berada dalam dewan ini. Cantik dia tuju soalan ini terus kepada Yang Berhormat Datuk Ramanal, minta ulasan daripada Datuk lah. Apakah asas kepada perpaduan masa kini? Okey. Kalau kita tengok asas kepada perpaduan sekarang yang sorry, one second there. Sorry, one second there. Ataupun Datuk nak I just need some time. Sorry. okay. Maybe we can pass to Okey, sementara Datuk Ramanan mencari jawapan kepada soalan yang dibangkitkan oleh penonton ataupun rakan-rakan kita yang berada dalam dewan ini, mungkin
penting juga kita dapatkan pandangan daripada YB Datuk Seri Johari lah. Ini berkaitan dengan apa yang disebut sebagai transformasi ekonomi Bumiputera, dan ada 6 tekad, 3 matlamat, 6 tekad dan 3 ikhtiar yang diketengahkan. Mungkin boleh mendapatkan pencerahan yang lebih jelas kepada Datuk Seri. Saya lihat ada 6 tekad yang dikemukakan oleh Timbalan Perdana Menteri dalam ucapan beliau. Iaitu yang pertama, mempertahankan agenda Bumiputera. Sebenarnya mempertahankan agenda Bumiputera ini bukanlah kita pick up from the air. Dia sebenarnya mempertahankan agenda Bumiputera ini adalah termaktub dalam perlembagaan 153 tak silap saya. Ya. Dalam perlembagaan itu stated very clearly. I not mistaken, I ada kat sini. Kalau saya bawa lah ni perlembagaan ni. Saya nak cakap ni sebab saya tak nak bila kita cerita pasal agenda Bumiputera ni, jadi kita pick from the air. Tak ada. Perkara 153. Perlembagaan memberi kuasa kepada Raja-Raja Melayu untuk menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Perlembagaan juga memberi situ tidak memberikan parlimen kuasa penuh untuk meminda perkara 153. Kemudian peruntukan ini juga, peruntukan ini hanya boleh ditukar, hanya boleh dipindah sekiranya mendapat perkenan Raja-Raja Melayu. Kemudian menjadi tanggungjawab yang di-Pertuan Agong untuk melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan anak-anak negeri mana-mana antara negeri Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah kaum-kaum lain mengikut peruntukan perkara ini. This adalah dalam perlembagaan. Jadi saya tengok tadi 6 tekad. Jadi saya balik sekejap pergi ke office tengok. Where this mempertahankan agenda Bumiputera. Dan I got this dalam pada perlembagaan. Jadi saya cakap, I'm going to support this. Tapi dalam masa yang sama, macam saya ucapkan tadi, bahawa sekiranya ada kaum-kaum lain yang terjejas sama macam Bumiputera, there's nothing wrong with to help. Tapi agenda ini termaktub dalam perlembagaan kita. Yang kedua, saya dah sebut tadi, menutup ketirisan pelaksanaan. Maksud dia itu, yang saya cakap tadi, there's no more Alibaba after this. Because kalau dulu beramai orang Bumiputera yang tak ada pendidikan, tak tahu buat berniaga, there's a lot of them. Yang muda-muda ni berlambak kat luar. So, let's tutup ketirisan daripada kita mengamalkan konsep Bumiputera. Kemudian saya nak tengok mewujudkan kesetaraan antara wilayah, kaum dan kelompok. Kita tak boleh bezakan di antara penduduk Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Everyone must have the equal right to make sure that kita tinggal dalam keadaan yang dapat menyara hidup kita tanpa menjejaskan kita punya generasi akan datang. Kemudian mewujudkan jalinan tulen. Jalinan tulen. Kita admit sebagai orang Bumiputera yang datang berkonvensyen hari ini, kita pun admit, kita pun tak nak tengok kita dapat partner dengan masyarakat bukan Bumiputera, tetapi masyarakat Bumiputera tu tak tulen. Yang bukan Bumiputera tulen, yang Bumiputera tak tulen. Kita pun tak nak ke itu. Lepas tu kita menjamin tidak meminggirkan kaum lain. Kalau dia dah successful, go on. Kalau dia dalam peringkat tengahan, dia nak jadi peringkat tertinggi, terus. Ini kita tak boleh tahan kerana manfaat dia akan balik-balik kepada negara. Kalau mereka ni berjaya, mereka untung banyak, mereka bayar cukai pergi ke kerajaan, kerajaan boleh terus meneruskan bakti mereka kepada mereka yang tertinggal. Sebab itu, kalau kita tengok dalam ekonomi kita, hampir lebih 60% ekonomi kita ini dijana oleh spending, consumption. Consumption ini adalah penggunaan. 70% daripada penduduk Malaysia ni adalah orang Bumiputera. Dia apa saja dia kena beli. Dia kena ada pendapatan. The more pendapatan yang dia dapat, macam YB Cintong sebut tadi, the more they spend. Bila the more they spend, siapa yang berniaga, they will get the benefit. So, itulah dia perkembangan ekonomi kita, because 60% based on consumption. Kalau mereka ni, Bumiputera ni miskin, bertambah-tambah miskin, I don't think business kat Malaysia ni pun boleh maju. So, jadi konteks ini, kita kena melihat secara holistik. Tak boleh
kita merasakan bahawa hak kita nak diambil ataupun hak bukan Bumi Putra nak diambil. Tetapi apa yang kita operate ni, kita berlandaskan apa yang termaktub dalam perlembagaan kita. Dan kita tidak akan abuse benda ini, cuma kita akan baik pulih dari segi konteks yang kita sebut tadi, iaitu kita nak a genuine partnership, a genuine entrepreneur untuk terlibat dalam bidang keusahawanan. Menarik. Okey, apa ni Wabi Dato' Ramalan untuk menjawab persoalan yang saya previous one. Ya. So, daripada perspektif sosioekonomi, kemahiran ekonomi Bumi Putra adalah penting untuk mempertingkatkan bagi kita membantu daya saingan negara secara keseluruhan. Okey. Daya saing setiap negara bergantung kepada saiz kerja mahir mereka. Kalau kita hendak bertanding dengan negara-negara seperti Vietnam, Indonesia, kita perlu bekerjasama dengan komuniti Bumi Putra. Kita sebagai satu rakyat secara keseluruhannya, kita memupuk pada membina bakat, merentas kaum. Jadi kita tak boleh be just the Chinese community by itself, the Indian by itself, and the Malay by itself. If we are not inclusive and we don't pull together our resources, all our aset kita, bakat-bakat kita akan pergi ke luar negara. Seluruh dunia membayar kepada bakat-bakat ini yang sepatutnya berada di Malaysia, tetapi kita kehilangan bakat-bakat yang baik ni. Oleh itu kita harus mewujudkan masa depan Malaysia yang lebih baik dengan bersatu padu dan berdayang sama. Aspirasi dan harapan saya dalam Hada 7 baru Bumi Putra adalah untuk masa yang akan datang adalah inisiatif-inisiatif dan usaha yang dilakukan secara lebih inklusif dan lebih progresif. Ini seharusnya menjadi satu prinsip utama dalam agenda pembangunan sosioekonomi Malaysia untuk memastikan rakyat tanpa mengira gender, etnik dan status sosioekonomi mereka dan kedudukan geografik mereka, untuk menikmati manfaat pembangunan negara secara menyeluruh. Okey. Terima kasih. Kita nak tanya juga apa ni Wabi Cintong. Ini pun satu lagi persoalan yang cukup menarik. Ini pun soalan yang kita terima daripada rakan-rakan kita di dalam Dewan inilah. Dia menyebut di sini, adakah inspirasi perpaduan mengambil faktor kesamarataan atau keadilan? Adil tak bermaksud sama. Komen sikit Wabi. Okay. Sebelum ni saya ingin ulas sikit tentang poin yang dibangkit oleh rakan-rakan. Poin satu ialah saya memang setuju dengan Datuk Jo bahawa consumption itu penting. Consumption penting untuk ekonomi kita, and I was looking at Datuk Maidin. Lebih kalau kita ada kelas pertengahan, if we have a strong middle class, Maidin will have even better business. And that I think is important. Kita harus tumpu usaha kita untuk mewujudkan kelas pertengahan yang besar. Struktur ekonomi kita sekarang ni adalah triangle. Okay? Atas kurang, pertengahan pun kurang, yang paling ramai di bawah. Tapi ekonomi yang lebih baik, struktur ekonomi yang lebih baik ialah kita ada pertengahan yang lebih besar daripada bawah. That should be the aspiration, supaya kita wujudkan ekonomi di mana yang di kelas pertengahan lebih daripada kelas bawahan. Di mana-mana negara memang ada kelas bawahan, tetapi bukan semua negara ada kelas pertengahan yang lebih besar daripada kelas bawahan. Kalau kita boleh wujudkan satu masyarakat Malaysia, terutamanya di antara golongan Melayu, golongan Bumi Putra, di mana 2/3 adalah kelas pertengahan, maka Maidin akan ada bisnes yang lebih baik. Itu poin consumption lah. Poin kedua ialah berkenaan dengan saingan di antara kita dengan Indonesia dan Vietnam. Saya biasanya maklumkan kepada rakan-rakan, kalau Malaysia boleh realisasikan potensi kita, if we can realize all our potentials, kita tidak saing dengan Indonesia, kita tidak saing dengan Vietnam, kerana endowment apa yang kita perolehi
Apa yang kita perolehi di kalangan rakyat kita, di dalam sistem kita, dalam logistik kita, dalam English common law yang kita praktis ini, semuanya sebenarnya meletakkan Malaysia tidak begitu kurang daripada Singapura. Okay? We should see ourselves as upper middle level society, di mana kita sebenarnya tidak perlu saing dengan Indonesia, tidak perlu saing dengan Vietnam, dan mungkin kita boleh ada vertical integration dengan Indonesia dan Vietnam. Saya ingat tahun lepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melawat ke Indonesia dan ada usahawan di Indonesia tanya Perdana Menteri, kenapa Perdana Menteri datang ke Indonesia bicara atau bincang tentang pekerja asing? Ya, supaya Malaysia nak import daripada Indonesia. Why don't you just invest in Indonesia? Soalan tu ialah kenapa kita tidak ada jaringan dan juga integrasi, regional integration yang lebih erat dengan Indonesia, di mana kita buat yang lebih tinggi, value yang lebih tinggi, kita bantu bersama dan kita ada vertical integration yang lebih erat. So that is something that I think is important. We must try to ensure that we are not seeing ourselves competing with Vietnam, competing with Indonesia. We do not want to compete with them. We do not want to compete with them on cost. Kerana kalau kita banding cost kita dengan Indonesia dan Vietnam, kita akan we will suppress our wages. Apabila kita tekan gaji kita, rakyat kita yang berpendidikan lebih tinggi, yang lebih berkemahiran, mereka akan hijab bekerja di Singapura. So sekarang ni ada 1.3 juta rakyat Malaysia bekerja di Singapura. Ramai sebenarnya dia kerja bukan kerja yang berkemahiran tinggi. Dia kerja buruh. Tetapi kenapa mereka tak kerja buruh di sini, dia buat kerja buruh di Singapura? Kerana gaji terlalu rendah. Sorry for me to interrupt Wabi ya. Kita tinggalkan buat seketika tentang regional integration itu sendirilah. Saya tertarik hati dengan persoalan di mana dia meminta pandangan daripada Wabi Cintong sendirilah untuk meningkatkan ekonomi Bumi Putra supaya jurang ekonomi ini dapat dikecilkan. Apa cadangan Wabi? So cadangan saya ialah satu, bantu wanita Bumi Putra untuk kerja sepenuh masa. Supaya kita ada childcare, kita ada aged care, supaya mereka boleh ada career path, dan wanita Bumi Putra kalau mereka boleh realisasikan potensi mereka sepenuhnya, you will have a huge potential. Kedua, kita cuba sebanyak mungkin wujudkan pekerjaan yang dengan gaji yang lebih berpatutan, supaya rakyat Malaysia tak kira dia kerja apa. Saya bagi satu contoh. Semasa kami bermula di pemerintahan di Pulau Pinang, salah satu dasar ialah untuk tamatkan kontraktor pengutip sampah. Lepas tu MPSP, Seberang Perai, ambil alih semua kontrak, kerana kontraktor dia upah foreign workers. Dia upah pekerja asing, dia bayar RM600. Ini sebenarnya 15 tahun yang lalu atau 14 tahun yang lalu. Gaji untuk foreign workers 600. Tapi MPSP bayar 1,400, campur kola, campur semua, take home pay. This is a take home pay about 15 years ago or 14 years ago, RM2,000, RM2,000. Setiap kali buka untuk permohonan, kalau ada 300 jawatan, queue tu 6,000 orang. Kenapa? Malaysians are prepared to work in 3D jobs, but you pay them RM600, no one will work. You pay them 3,000 to work as a cleaner in KL, ada Malaysian yang akan bersedia untuk bekerja sebagai 3D workers. So kita kena ada struktur ekonomi yang berbeza supaya kita bayar mereka yang tidak semestinya belajar tinggi, tapi dia dapat macam TPM kata TVET. TVET kalau dia dapat RM4,000, RM3,000, dia kerja. Dia takkan jadi food panda. So we must understand that yang Bumi Putra, anak muda Bumi Putra, dia ada aspirasi tinggi. Dia tak nak kerja dengan gaji rendah. Dia pergi Australia kerja secara haram, dia pergi South Korea kerja secara haram kerana gaji di sini terlalu rendah. So we need a paradigm shift. We need a paradigm shift supaya anak muda kita rasa saya bekerja di Malaysia, saya dapat gaji yang berpatutan. Lepas tu saya pergi beli belah di Maidin. But
it's important. Kita mesti wujudkan middle class. Kerana kalau kita tak wujudkan middle class sekarang, kalau kita tak bayar, kalau ekonomi kita tidak menjanakan pekerjaan yang membayar gaji yang berpatutan, dalam 20 tahun, 30 tahun, we will have a social crisis. Mengubah paradigma. Saya tertarik hati dengan apa yang YB sebut, dan ada satu lagi soalan sebenarnya yang ditujukan tepat kepada YB lah. Jadi YB Cintong kena jawab lah. Berkaitan dengan apa yang YB sebut tadi lah sebenarnya. Cadangan untuk kerajaan mewujudkan mentor-mentee program untuk usahawan yang baru dan usahawan-usahawan yang telah berjaya, so that we can see their business growth. Apakah anda setuju? Saya setuju dengan cadangan itu, tapi balik ke soalan asal, saya tidak setuju bahawa kita memujuk atau memupuk mereka yang tidak berkelayakan untuk jadi usahawan. Yang penting ialah kita harus wujudkan sebanyak mungkin pekerjaan dengan gaji yang berpatutan supaya seramai mungkin rakyat dapat kerja dengan gaji yang tinggi, gaji yang berpatutan, dan usahawan yang mereka berkeupayaan, they can go. Kalau mereka macam capable people like Dato' Joe, mereka boleh jadi usahawan. Tapi kita tidak minta mereka yang untuk jadi usahawan sebagai penjajah. I think we need a paradigm shift. Tapi saya nak balik sentuh sikit tentang ucapan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Saya setuju sepenuhnya 3 maklumat yang digariskan oleh Dato' Sri Zahid. Satu ialah keadilan sosial ekonomi, kedua ialah kemampangan negara bangsa, dan ketiga kemakmuran negara dan kesejahteraan rakyat. Tiga-tiga maklumat ni selaras dengan framework Madani Economic Framework ataupun kerangka ekonomi madani yang digariskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, bahawa dalam bahasa Inggeris Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kata we have to raise the floor and raise the ceiling. Dan ini saya rasa memang selaras dengan hasrat Perdana Menteri bahawa kita perlu raise the floor supaya lebih ramai Bumiputera dan lebih ramai rakyat Malaysia dapat kehidupan yang lebih selesa, dan bukan saja selesa, lebih tentu, more certainty. Selepas COVID, lebih ramai pakar-pakar bukan saja guna economic efficiency, economic well-being, tetapi juga economic security. Rakyat perlu rasa dia ada ketentuan dalam keadaan ekonomi. Kalau dia rasa tidak tentu, maka kehidupan dia senantiasa dalam kerisauan. Bila dia dalam kerisauan, tidak baik untuk ekonomi, tidak baik untuk politik, tidak baik untuk masyarakat. So the point is that tiga-tiga maklumat ni selaras dengan hasrat kita supaya kita raise the floor, raise the ceiling. Okey. Saya nak kembali semula kepada Yang Berhormat Datuk Seri Joe lah. Ini satu persoalan juga yang dimainkan di luar sana. We have to accept the reality sebenarnya untuk mengubah paradigma usahawan-usahawan kita. Orang bercakap tentang the so-called digital economy sekarang ni. Sebelum ini orang bercakap tentang gig economy, dan kita melihat bagaimana rakyat Malaysia memberikan, terutamanya golongan Bumiputera sendiri yang telah memberi respon yang cukup positif bila bercakap tentang gig economy itu sendiri. Tetapi bila kita bercakap tentang digital economy yang menjadi platform ekonomi global ketika ini, bagaimana respon daripada usahawan-usahawan Bumiputera sendiri untuk menyesuaikan diri mereka dengan situasi ekonomi semasa? Datuk Seri? Saya rasa usahawan-usahawan muda khususnya, yang muda-muda ni, yang I would say is very qualified. Dia kalau buat business, the first thing they think about marketing is all about digital. So saya rasa dalam konteks usahawan Bumiputera yang kecil-kecil, yang micro and small ini, saya ingat dia orang ni, I would say, aku quite surprised dia punya tahap understanding dari segi digital punya ekonomi ni is very high. Jadi kalau you tengok banyak benda yang mereka buat ni, dia lebih kepada banyak dia menggunakan digital. So masuk that macam dulu kalau kita compare, usahawan kalau kita nak buat,
kita nak menjadi usahawan kecil-kecil ni pun kita think about office. Now they don't need. Ya. So technology based entrepreneur ni, dia bukan saja kita nak cerita bahawa kita ni usahawan untuk buat coding, nak buat sistem programming, tak. Kita jual brick and mortar, tapi sebenarnya dia link dengan technology that will enhance you punya product, acceptability your product, and then boleh fast delivery to your product, the entire ecosystem of entrepreneurship without using an office. So itu yang saya nampak kita quite ready on that. Tunggu lagi kita kena banyak nurture dia orang ni so that they can raise dia punya ability to expand further. And then kalau dia dah ada good customer yang dapat beli daripada dia punya produk, yang all this product dia buat OEM, dia cipta produk tu kemudian di OEM, and bila dia sampai satu peringkat, even syarikat-syarikat yang OEM produk dia juga tidak boleh cope dengan dia punya demand. This is where we need to come and help. Bagaimana kita boleh advise dia, why don't you have your own manufacturing outfit, because you dah ada market, contoh. So these are isu yang saya rasa very detail when come to business ni. Jadi saya suka tengok bahawa kaum Bumiputera dalam konteks generasi baru ni, saya nampak dia more prepared to take challenge, and then dia berani, dia take a risk. Kalau compare dulu, masa zaman-zaman dulu, waktu zaman-zaman saya dulu, banyak orang tak berani take risk. I personally take risk. I resign from KPMG, I resign from a good job, I go into the dalam dunia perniagaan. I work through all the way for the 30 years I spend my time. Is working on it. And the best thing is, saya ni bukan jenis yang pergi cari projek dengan kerajaan. Saya tak. I don't. So we work based on I punya learning and research with all the Chinese community. From your own experience and observation sendiri, Datuk Seri, apakah Datuk Seri melihat bahawa zaman Datuk Seri ketika involved dalam sebagai seorang usahawan berbeza sebenarnya dengan apa yang berlaku ketika ini bila kita bercakap tentang perubahan dari segi digital? Saya rasa dia tak ada banyak berbeza. Sebab kita punya capital kita ialah lebih kepada intellectual capital. Saya ni kalau tak ada marah bagi saya pinjaman ataupun pinjaman untuk pergi belajar ke luar negara, I don't think I will be able to have that qualification. So with that qualification, to me, that you see, marah ni kalau ikut saya punya keputusan, I don't think I'm entitled to go to UK to do my chartered accountant. Tapi pasal marah ni, dia encourage saya. Jadi kita dapat pinjaman, dan kita pergi luar negara, and then kita complete. Bila kita balik, kita kerja, dan kita rasa I want to take a risk. Kita berhenti, tak makan gaji. So kita work. I punya first office is in the car. Masa tu tak ada ni digital ni. Sebab tu saya cakap, at the end of the day, dia intellectual capital. The knowledge yang kita ada, pengetahuan yang kita ada, that is the biggest capital. Sebab tu saya tengok yang anak-anak muda Bumiputera sekarang ni kan, they are very much in digital punya ni. Every one of them, I tengok. Kalau you tengok dia punya background, ini semua good qualification. They take a risk. Of course, some of them successful, some of them also kadang-kadang boleh pergi bankrupt. Kan? Tapi bankrupt tu doesn't mean that you fail. You need to learn. Kita belajar balik macam mana kita nak keluar daripada ni. Kan? And daripada situ kita nak tengok macam mana peningkatan survival spirit of entrepreneur, usahawan. Jadi dia menjadi independent. Dan saya punya pandangan ialah bila kita nak venture dalam dunia keusahawanan ini, dia punya cabaran ni besar. Kalau you mentally not prepared, kalau you rasa you tak boleh, kalau ada kelulusan yang bagus-bagus tapi you tak prepare nak take a risk, then I think you better pergi cari kerja bagus-bagus. Kan, sebab banyak daripada rakyat Malaysia ni yang keluar negara ni kerana dia nak gunakan dia punya pengetahuan untuk bekerja
dan gaji pun besar juga. Bila Datuk Seri sebut tentang betapa terhutang budinya kepada MARA itu sendiri, mungkin saya juga nak dapat pandangan ikhlas daripada Datuk Seri lah dalam usaha untuk membantu usahawan-usahawan Bumiputera sendiri. Apakah Datuk Seri percaya ataupun memikirkan bahawa mungkin MARA juga harus membesarkan lagi pendekatan mereka, mengubah pendekatan mereka agar bersesuaian? Dalam saya punya resolusi bila saya berjumpa dengan 191 bahagian-bahagian UMNO, saya dapat feedback daripada mereka. One of the feedback, dia ada dua feedback yang saya dapat quite common. Satu, dia cakap, let's make sure that government now make sure there's no more Alibaba. Ini datang daripada 191 bahagian punya feedback. Okay. That means the younger generation now, they want that. Dia cakap no Alibaba. Nombor dua, I tengok dia nak MARA ni, because MARA is already been structured in such a way. Ada dia punya akta. It's all about macam mana you nak enhance Bumiputera. Dulu perempuan lebih kepada pendidikan. And now sekarang you continue. Tapi saya nak tengok macam mana MARA boleh mendukung aspirasi MARA ni untuk menjaga kepentingan Bumiputera ni. Macam mana dia boleh now enhance into entrepreneurship. Dia successful on pendidikan. Now let's look at macam mana dia boleh enhance entrepreneurship. Dan entrepreneurship ni kalau boleh, kita tengoklah dalam MRSM, UiTM, and then all the institution, MARA punya Polytechnic. Kalau boleh, you start now educating these people, focus on entrepreneurship. Because that's the only field yang saya rasa dia boleh menjamin keselesaan hidup apabila dia keluar. Tapi kalau kita rasa kita dapat good qualification dan kita nak dia orang guarantee kita pekerjaan, no one can guarantee. Because ekonomi kita dia quite challenging now. Dia bukan macam dulu. Balik je dapat kelulusan tu dapat kerja. Now unemployment rate kita walaupun 3.4%, tapi the number almost 580,000. Kemudian kita punya underemployment dah 1.9 juta. Jadi saya rasa the only way to look into this is entrepreneurship. Okay. Then ideas, innovation, creativity. Okey, ini ada soalan. Sekali lagi ditujukan kepada Dato' Ramanan. Saya pun suka soalan ini sebenarnya tu. Masalah warga asing semakin berleluasa dan terus memonopoli sektor-sektor peruncitan dan kedai makan. Makin menekan Bumiputera dan bukan Bumiputera untuk terus melebarkan sayapnya. Dia minta komen Datuk. Okey. Kalau kita tengok daripada sektor warga asing, seperti yang tadi saya ambil kata daripada YB Liu Chin Tong, kita tengok banyak pekerjaan macam tadi YB Liu katakan, dia gaji yang diberikan kepada mereka tidak cukup. Okay. Kalau dia kerja, dia gaji dapat mungkin 1,500, tetapi kalau 3,000 mereka ambil gaji. Tetapi kalau saya tengok daripada sektor-sektor, ada banyak peluang yang diberikan. Contohnya dia diberikan gaji 3,000, tetapi ini merupakan kerja-kerja yang keras. It is a little bit more difficult than the 3Ds as was mentioned by YB Liu. Contoh, 3,000 mereka dibagikan peluang untuk membuat sandblasting, pipeline installation, painting. Tetapi dia kena tinggalkan keluarga mereka. Mereka kena jauh. So ini menjadi satu masalah. Sebab apa? We have to give this cultivation from young. Jadi mereka kena tahu, seperti Dato' Jo katakan, it's hard work. Kita kena bekerja dengan susah. So kalau kita tidak mengambilkan satu pandangan, contoh macam Dato' Seri Jo, dia mulakan perniagaan beliau dalam kereta. Dia sanggup membuat demikian. Tetapi sekarang kalau kita tengok usahawan-usahawan ataupun kebanyakan rakyat kita, mereka want the easy way. Of course, digitalization senang, kita boleh buat kat rumah. Tetapi the hard work, kita tidak mau mengambil bahagian. Itu yang menyebabkan peningkatan warga asing. Lagi satu faktor, kalau kita tengok daripada warga asing ni,
Contoh, kalau kita tengok daripada segmen komuniti India, banyak yang isu-isu yang bangkitkan, kita tidak ada penggunting rambut, kita tak ada orang yang upah untuk membuat di kedai emas. So ini menjadi satu masalah. Tetapi kalau kita tengok, yes, ada juga peniaga yang membuka salon, tapi nak potong rambut salon RM30. Kalau kita ambil daripada warga asing, RM10 dia orang potong rambut. So it's a issue. So kita kena ambil pendekatan bahawa what is readily available, kita kena ambil peluang tu. Tetapi sometimes we decide to become picky and choosy. So itu menyebabkan banyak yang kerja didapatkan kosong. Okey, ini satu soalan yang mungkin bagi saya agak sensitif jugalah. Tapi ialah penting juga bila kita bercakap tentang perpaduan itu sendiri. Tak tahulah sama ada Datuk Joe ataupun YB Cintong ingin menjawab persoalan yang dilontarkan oleh rakan-rakan kita. Konsep sekolah kebangsaan sahaja tanpa SJKC dan SJKT supaya perpaduan dapat dipupuk sejak awal lagi. Pendapat YB. Dia tak sebut YB mana. Jadi tak tahulah apakah YB Cintong yang ingin menjawab ataupun Datuk Seri Joe ingin menjawab. Dia ada beberapa faktor lah. Satu ialah kumpulan minoriti. Kalau dia rasa risau, dia mungkin bahasa adalah satu faktor di mana bila dia rasa risau, dia pergi ke bahasa supaya jadi untuk mental safety. Untuk kita kata kita hapuskan hari esok, dia akan ada pushback. Tapi kalau kita kata negara kita adalah negara pelbagai bahasa, bahawa bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan, kita juga percaya bahawa kita semua boleh menguasai bahasa Inggeris. Kita lagi mungkin boleh ada idea bahawa mungkin separuh anak muda kita boleh menguasai bahasa ketiga. Apabila kita tidak lagi kata kita hanya patut menguasai satu bahasa, maka sentimen bahasa untuk pertahankan bahasa yang mana-mana tidak akan begitu serius. Bila keadaan yang lebih relax, keadaan yang tidak begitu serius, maka kita boleh ada keadaan di mana kita semua boleh menguasai beberapa bahasa. Dan saya harap apabila suasana politik, suasana atau keadaan ekonomi dan juga suasana social culture kita, suasana budaya kita, satu hari nanti kita percaya bahawa negara kita memang Bumiputera sebagai majoriti, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, tetapi kita semua ada keyakinan bahawa apabila kita menguasai satu lagi bahasa, jati diri kita tidak kurang. How do we create that confidence bahawa negara kita satu negara dengan keyakinan dan kita tidak rasa curiga? I think this is something that we should work together. Saya kalau boleh nanti saya nak sentuh sikit tentang urbanization. Kalau boleh. Okay. Boleh saya ambil kesempatan ini. Apabila DEB dilancar pada tahun 1970, hanya 15% Melayu bermastaudin di bandar. Pada masa itu 30% rakyat Malaysia bermastaudin di bandar. Sekarang lebih daripada 70% Melayu bermastaudin di bandar dan urbanization rate secara keseluruhan adalah 80%. Struktur bandar bandar dengan kampung, bandar desa telah berlain. Mentaliti rakyat kita
minda rakyat kita sudah berlain. We need to see that we are an urban nation. Okay? Kita perlu menyelesaikan masalah, terutamanya masalah di bandar, supaya kita boleh jana satu kehidupan yang lebih baik. Kenapa saya sebut ni? Dalam minda dan kerangka kita, banyak kali kita anggap bahawa jurang di antara Malaysia ialah jurang di antara Kuala Lumpur dengan Kelantan. Tapi sebenarnya jurang di antara bangsa dengan bangsa Saud pun besar. Jurang di antara Bukit Damansara dengan lembah pantai besar juga. We will have to look into how to improve urban condition, terutamanya urban condition untuk Bumiputera. Dan ini sangat penting kerana mungkin kita tidak sesuaikan pemikiran kita. Kita anggap Bumiputera adalah bermastaudin di desa, bandar Cina. I mean, that is what happened 60 years ago. Tetapi bukan keadaan sekarang, dan keadaan sekarang kita perlu idea bahawa kita juga perlu kurangkan jurang di antara bandar. Continue. Continue. PM nak duduk situ. Cintong jawab ke soalan tadi? Tak apa. Dia tak jawab, dia konang tempat lain. Okey, kita sambung semula. Repeat balik soalan tu. Dia tak jawab. Dah. Soalan the first one. Soalan tadi tu belum jawab. SJKC dan apa ni, saya kata kita perlukan idea di mana kita Malaysia adalah negara dengan pelbagai bahasa, dan kita mengutamakan bahasa Melayu sebagai bahasa bangsa, tetapi tidak abai bahasa lain. Dan sampai satu suasana, satu keadaan di mana rakyat Malaysia, terutama di antara Bumiputera, rasa berkeyakinan bahawa kita boleh menguasai bahasa pertama, bahasa kedua, bahasa ketiga. Kita adalah negara yang lebih berjaya. Terima kasih. Baik, kita bercakap tentang aspirasi perpaduan, memperkukuhkan agenda Bumiputera. Dan bila saya tengok timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Dato' Ramanan, kita bercakap tentang pembangunan usahawan itu sendirilah, terutamanya di kalangan usahawan-usahawan Bumiputera. Apa yang kementerian laksanakan ataupun akan laksanakan dalam usaha untuk membantu usahawan-usahawan Bumiputera ini supaya mereka mendapat ruang dan juga peluang yang lebih selesa daripada apa yang mereka nikmati sekarang ini? Okay. Kalau kita tengok PKS mewakili 97.4% pertumbuhan perniagaan di Malaysia. Pada 2022 PKS menyumbang 38.4 kepada KDNK negara. Serta menyumbang sebanyak 10.55% kepada ekspor negara. Berdasarkan kepada laporan pada 2023, jumlah peruntukan program keusahawanan dan pembangunan PMKS telah berjumlah 10.89 bilion bagi melaksanakan lebih daripada 259 program yang memanfaatkan 641,892 PMKS. Program yang khususnya bagi Bumiputera telah melibatkan sebanyak 111 program, dan jumlah penerima manfaat pula adalah seramai 423,451 manfaat yang telah dilaksanakan oleh pelbagai agensi kerajaan. Bagi program pembangunan usahawan, Bumiputera di bawah Puskop pula, Puskop sendiri telah dijalankan 21 program.
pada tahun 2023 dengan melibatkan perbelanjaran berjumlah 899.5 juta yang telah memanfaatkan 67,170 usahawan. So antara program-program yang ada, pembiayaan grant penyelidikan, latihan dan pembangunan kapasiti, infrastruktur premis perniagaan, peralatan, teknologi, akses pemasaran, perusahaan sosial dan pengantarbangsaan. So ini adalah daripada yang data yang Okey, menarik. Dan kita harap segala apa yang disebut itu akan diterjemahkan menjadi realiti yang akhirnya akan memberi manfaat dan juga faedah kepada usahawan-usahawan Bumiputera khususnya. Tapi satu lagi soalan yang juga menarik dan ini yang paling sesuai adalah untuk dijawab oleh ataupun memberi komen oleh Datuk Seri Johari. Datuk Seri Jo, ini menarik persoalan yang dibangkitkan, bersesuaian dan juga selari dan selaraslah dengan pengalaman Datuk Seri sendiri. Apakah peranan sektor swasta dalam memperkasakan agenda Bumiputera? Dia, kalau kita tengok bila kita tengok sektor swasta ni, kita tengok dua kumpulan. Satu pure swasta, another one syarikat-syarikat yang terlibat ataupun link dengan kerajaan, GLC atau government link companies. So yang dua ni adalah approach yang berbeza. Sebab government link company ni dia ada juga tanggungjawab untuk melaksanakan tanggungjawab sosial ataupun dia diamanahkan juga untuk execute some of the policies yang kerajaan decide. Jadi mana-mana syarikat yang ada kena-mena dengan government, they have no choice except to comply with some of the strategic policies yang dibuat oleh kerajaan. Tetapi bila private sector, yang pure private sector, jadi kalau kita nak impose kepada mereka, mungkin dia agak sukar. Sebab mereka ini oleh berniaga dan menggunakan dia punya survival punya spirit dia tu untuk pastikan bahawa syarikat dia ini sentiasa berada dalam keadaan boleh sustainable forever. Jadi kalau kita nak minta mereka tolong, boleh. Dengan syarat bahawa apa yang kita nak mereka buat itu, kita mempunyai kriteria-kriteria yang bersesuaian dengan apa yang mereka nak. Contoh, kalau kita ada a good candidate, bagus, graduate yang bagus, yang bersesuaian dengan kehendak industri yang mereka operate, saya rasa tak ada masalah mereka nak terima. Contoh macam kita punya inisiatif nak buat TVET. TVET ni bukan secara general tetapi very specific. Kan? Kita tahu company A, B, C, D, dia orang ni adalah big player dalam negara kita. Dan kita tahu apa yang dia nak pakai. Dan apa jenis kerja yang dia nak pakai. Jadi kalau kita boleh design a TVET untuk accommodate dia orang, jadi saya rasa dia mereka tak ada masalah untuk accommodate. Tapi kalau kita force someone to take a job that orang yang kita hantar tu memang tak boleh buat kerja. Jadi kemungkinan besar dia ada pushback dekat situ. Jadi saya konsepnya private sector, sama ada dia link dengan kerajaan atau tidak, mereka kena mainkan peranan kerana akhirnya apabila kita ada penyelesaian dari segi untuk mengatasi kita punya unemployment, kita punya stability dari segi kita punya perpaduan, maka mereka juga akan dapat benefit secara tidak langsung dalam masa jangka masa panjang. Okey, Wabi Cintong, kita banyak memberi penekanan sebenarnya daripada apa yang dilontarkan ataupun disebut oleh ahli-ahli panel kita yang lain lah, terutama YB Cintong sendiri menyebut perkara yang sama, iaitu pendidikan TVET itu sendiri. Dan kita tahu bahawa kerajaan kita juga sekarang ini telah pun memulakan memberikan penekanan yang cukup serius kepada pendidikan TVET kerana ianya menjanjikan sesuatu yang cukup menarik sebenarnya kepada pelajar-pelajar mengikuti pendidikan TVET ini. Tetapi apakah anda merasakan bahawa banyak lagi yang perlu dilakukan dalam usaha, bila kita bercakap tentang melahirkan usahawan-usahawan
terutamanya usahawan-usahawan Bumi Putra, apa lagi visi mereka yang perlu mereka lihat dan mereka capai sebenarnya? Saya kembali kepada apa yang saya sebut tadi, ialah adalah penting untuk kita mewujudkan middle class society di antara Bumi Putra. Dan middle class society ini hanya boleh diwujudkan dengan suasana di mana gaji dan pekerjaan yang lebih berkemahiran dengan gaji yang lebih berpatutan. Dan kalau ada gaji yang lebih berpatutan, maka ramai rakyat Malaysia akan bersedia untuk memasuki ke sektor-sektor perkilangan, pembuatan ataupun TVET. Tetapi kalau gaji yang rendah, ramai akan berminat jadi Grab driver atau food panda saja. Ini saya rasa kita kena ada dasar dan kita perlu labour market reform supaya kurangkan pekerja asing, utamakan pekerjaan-pekerjaan berkemahiran dan gunakan dasar di tangan kita supaya mewujudkan suasana dan keadaan gaji diberi lebih tinggi. Okey, satu lagi kita terima banyak sebenarnya soalan-soalan daripada rakan-rakan kita yang berada di dalam dewan ini. Ini satu persoalan yang penting juga. Kalau kita bercakap tentang program untuk Bumi Putra, apa yang telah dibuat juga untuk Bumi Putra Sarawak dalam dasar ekonomi baru ditujukan khusus untuk Datuk Seri Joe. Okey. Kalau kita tengok Sabah Sarawak, sebahagian daripada Bumi Putra mereka ini, dia adalah merupakan elemen penting di dalam dua state ini. Dan kalau saya tengok dalam konteks pertanian ataupun peladangan, kedua-dua negeri ini adalah merupakan kontributor dalam segi agro komoditi dalam negara kita. Jadi sudah tentu kita nak kena tengok banyak polisi dan dasar yang kita nak buat ini kena juga mengambil kira keunikan kedua-dua negeri ini, kerana ada banyak benda yang kita tidak ada experience dalam Semenanjung. Jadi konteks ini soal tanah, ada tanah-tanah mereka ini very sensitif, kita tak boleh ambil sewenang-wenang, ya? Both Sabah dan Sarawak. Kemudian kita juga kena mempentingkan melihat bagaimana agro komoditi dalam kedua-dua negeri ini dapat kita enhance dia dengan kita menyediakan infrastruktur. Ya, kadang-kadang dia ada good ladang, tapi nak buat keluar hasil jalan tak ada. Dan this is part of the federal government kena tolong. Dari segi industri pelancongan contoh, there's a lot of produk-produk pelancongan di Sabah dan Sarawak. Dan kita juga nak kena pastikan ada kemudahan asas dari segi connectivity untuk orang sampai ke sana. Dan port. Kemudian kita tengok banyak lagi soal-soal yang bersangkut paut dari segi etnik Bumi Putra dalam kedua-dua negeri ini. Jadi ini peranan yang kita kena buat dan kita selalu buat engagement. Kena pastikan bahawa mereka ni tidak tertinggal. Polisi ni kena mengambil kira. Sebab bila orang tengok Malaysia ni, dia kena tengok Semenanjung, Sabah dan Sarawak secara keseluruhan. Okey, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya, masa semakin suntuk. Tapi biarlah saya nak kembali semula lah juga sekali lagi bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Joe. Ini berkaitan dengan Kongres Ekonomi Bumi Putra. Hari ini telah pun dimulakan sebenarnya, dan bila kita bercakap tentang Kongres Ekonomi Bumi Putra ini, ianya mempunyai sejarah yang cukup panjang sebenarnya, dan walaupun pelbagai isu dibangkitkan, pelbagai perkara dibincangkan dengan begitu mendalam lagi, tetapi ada juga yang menyatakan bahawa dari segi pelaksanaan ke arah membantu usahawan-usahawan Bumi Putra berada pada tahap yang sewajarnya, itu masih lagi menjadi persoalan, seolah-olah impian yang belum lagi dapat diterjemahkan menjadi kenyataan. Jadi harapan YB Datuk Seri sendirilah. Dia dalam konteks nak membangunkan mana-mana usahawan, tak kira Bumi Putra ke, ada Chinese ke, ada Indian, tapi specifically untuk Bumi Putra ni, dia kalau setakat kerajaan saja nak membantu mereka, dia tak jadi. Dia takkan jadi. Dia mesti masyarakat Bumi Putra itu juga sendiri kena membantu diri mereka.
baru dia ada dia punya complete dia punya cycle tu jadi complete. Kalau sekadar nak mengharapkan kerajaan saja, agak sukar. Jadi kalau usahawan Bumiputera pun kena membantu diri mereka dengan meningkatkan pengetahuan keusahawanan ini. Dan saya nak tekankan bahawa ada dua benda lah yang saya nak tekankan, iaitu apa saja yang kita nak buat kepada Bumiputera ni, dia mesti ada access to quality education. Dengan ada access to quality education, itu adalah step pertama untuk kita pastikan bahawa Bumiputera ni tak boleh tertinggal. Dia tidak akan tertinggal kalau dia ada access to quality of education. Yang kedua, macam saya sebut tadi pada awal perbincangan ini, saya sentiasa ingin melihat kalau bank ada secret, kalau private sector nak deal dengan someone, dia ada CITOS sebagai dia punya reference. Bank dia akan tengok secret. Kalau syarikat-syarikat yang nak berinteraksi satu sama lain, sama ada pembeli atau penjual, dia boleh tengok CITOS sebagai reference. Saya nak tengok one day, bila kita nak tengok whether Bumiputera itu genuine atau tidak, dia ada one specific database that boleh dipakai oleh semua kementerian dan juga private sector. They know that this database is a legitimate database, boleh verify and certify that this is a genuine Bumiputera. Jadi secara tak langsung kita hapuskan budaya Alibaba ni. Okey, rasanya sudah banyak yang kita sentuh, sudah panjang sebenarnya perbincangan ini. Jadi mungkin kita berhenti di sinilah, nampak kelegaan sedikit kepada yang berhormat Datuk Ramanan. Begitu juga kepada rakan kita iaitu yang berhormat Liu Chintong. Dan tentunya lah kita mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada yang berhormat Datuk Seri Johari bin Abdul Ghani. Dan kita sebenarnya boleh mengharapkan bahawa mungkin Kongres Ekonomi Bumiputera yang bermula hari ini mungkin akan menghasilkan sesuatu yang positif, bukan saja sebenarnya kepada usahawan Bumiputera, tetapi kepada rakan-rakan kita usahawan-usahawan bukan Bumiputera juga seharusnya lah mendapat nikmat ataupun limpahan daripada kejayaan usahawan Bumiputera itu, kerana semangat perpaduan itu menjadi asas yang cukup penting sebenarnya dalam usaha kita untuk membina sebuah negara yang betul-betul aman dan makmur. Dan kita mendoakan semoga Kongres Ekonomi Bumiputera ini akan berjalan seperti apa yang dirancangkan dan akhirnya akan menghasilkan sesuatu yang positif dan memberi manfaat dan faedah kepada seluruh rakyat Malaysia. Jadi terima kasih kepada anda semua yang menumpukan perhatian sebenarnya bersama kami, dan kalau ada silap dan salah itu kami memohon maaf. Dan tentunya lah kami mengucapkan juga terima kasih kepada Pak Penganjur yang memberi ruang dan peluang kepada kami untuk berbicara di aspirasi perpaduan memperkukuhkan agenda Bumiputera. Kita jumpa lagi, insyaAllah.